له ومن يضلل فلا هادي له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Berdengung ya, suara berdengung. Berdengung ya? Iya, iya. Ke ada orang yang buka dua sumber? I don't know. Nanti tengok aja. Masih lagi berdengung? Iya, iya. Sekejap ya. Okey, masih lagi berdengung suara saya? Cuba Ustaz teruskan dulu. Boleh Ustaz? Okey dah. Boleh dengar maksudnya? Okay. Baik, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Taala sekalian, hari ini saya beritahu Puan Syida tadi, saya terpaksa habis awal sikit lah, dalam pukul 11 itu kita kena terus berhenti. Jadi jika ada sebarang persoalan ataupun apa, mungkin kalau ada sesi yang seterusnya boleh kita panjangkan di sana, kita qada di sanalah insya-Allah. Baik, slide yang berada yang saya paparkan ini sebenarnya adalah berdasarkan cuplikan ataupun rujukan daripada buku yang kita bincangkan, iaitu Israiliyat, ada maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu. Cuma hari ini kita nak fokus secara khusus terhadap kesan riwayat Israiliyat terhadap masyarakat Melayu di alam Melayu lah. Kenapa fokus alam Melayu ni? Sebab kita orang Melayu tu je alasan dia. Sebab orang Arab ni dah ramai dah ulama-ulama dia bincang. Jadi alam Melayu ni masih jarang dibincangkan secara meluas, tapi sebenarnya di peringkat universiti apa semua dah banyak pun. Cuma tak sampai ke orang awam ataupun orang awam macam kita. Sebab apa? Barangkali para sarjana ni, para cendekiawan, para ahli akademik di universiti ni, dia rasa orang awam yang mengaji macam kita di luar ni masih belum bersedia nak bincang perkara-perkara yang agak teknikal begini. Pada saya itu tanggapan yang salah ya, sebab majoriti orang awam khususnya di bandar sudah agak advance dengan maklumat-maklumat agama semasa ini. So tidak wajarlah masih beranggapan ala mereka tu belajar je lah tajwid je, belajar je lah tidak. Sudah sampai masanya kita agak terbuka dan juga meraihkan kehebatan ataupun keterbukaan ataupun banyaknya maklumat. Dulu-dulu mana ada WhatsApp apa tuan-tuan ya. Sekarang ni pukul 12 malam tak tidur lagi duk main WhatsApp. Ni siapa ni? Pak Haji, Mak Haji ni. Jadi itu realiti hari ni. Kadang-kadang tak tidur sebab apa? Tengah scroll Shopee. Tengah tengok live Shopee, tengah beli barang. Shopping 24 jam. Jadi itu realitinya hari ini. Jadi saya beranggapan sudah sampai masanya kita terbuka dan upgrade sikit perbincangan, tidaklah terlalu merendahkan ataupun menanggap pengajian awam macam kita ni tidak wajar didedahkan dengan wacana-wacana yang tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah ya. Baik. Saya pergi laju. Baik, secara pantasnya
Kalau saya tanya ni dalam dewan yang seramai 500 orang ya, jemputan daripada masa saya bentang ni, jemputan daripada Majlis Agama Islam Kelantan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan di Balai Islam Lundang kalau siapa pernah pergi ya. Jadi kita bentang depan ramailah ustaz-ustaz, tugu-tugu mereka itu. Jadi antara soalannya, ni siapa nak jawab ni? Sila ya, buka mikrofon dan jawab. Siapa pernah dengar cerita bahawa Hawa dicipta oleh Allah daripada satu daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam? Pernah. Famous dengar. kan? Pernah Siapa pernah yang pernah dengar. betul? Siapa yang pernah pergi ke Mekah? Dia punya ustaz sampai ke Jabal Rahmah kata, di Jabal Rahmah inilah Adam dan Hawa berjumpa. Kan? Tengok Ya. ramai orang berdoa di situ. Masuklah yang sudah berumur dan tak larat pun berusaha panjat bukit ataupun Jabal Rahmah tu. Bila tanya Mak Ji, apa nama, doa untuk siapa jodoh tu? Kan kita tengok dia pun dah berumur. Jadi takkanlah kita kata dia doa untuk jodoh dia lagi. Dia kata tidaklah untuk saya, untuk anak cucu saya. Padahal yang tempat yang sewajarnya berdoa sungguh-sungguh mustajab di mana? Dalam Masjidil Haram, di Raudhah dalam Masjidil Nabawi. Ini tempat-tempat yang jelas secara nas ada dia punya fadilat tempat itu. Jabal Rahmah itu masyhur, tetapi secara sahih ada ke tidak? Tidak ada secara khusus. Baik, ada tak pernah dengar dulu 10-20 tahun dulu, saya ingat kecil-kecil tu, ada orang dakwa bahawa kapal Nabi Nuh alaihissalam dan tongkat Nabi Sulaiman itu diperbuat daripada kayu kokar. Ya. Rupa-rupanya apa dia? Rupa-rupanya dia meniaga kayu kokar. Nasib kayu kokar. Sampai sekarang Ustaz. Sekarang pun ada lagi tu masalah ceritanya. Dan kita pula percaya, na'udzubillah. Patung mahal pula tu bukannya 10-20 ringgit. Dia RM20 boleh tahan ni sampai ratus-ratus. Tapi sebab percaya nak fadilah, orang kita kan suka percaya benda-benda macam tu. Beli tuan-tuan, pakai kat tangan, pakai kat leher, simpan dalam handbag. Sebab apa? Ada fadilat, ada berkat. La haula wala quwwata illa billah. Kemudiannya yang sangat masyhur, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya berkahwin dengan yang dikatakan Imra'atun Al-Aziz. Dalam Quran sebut Imra'atun Al-Aziz, yang kemudian dinamakan sebagai Zulaikha itu. Ini pun masyhur. Sampai dalam kad kahwin, ditulis apa dia? Dalam kad kahwin, bertemulah dua hati bagaikan Yusuf dan Zulaikha. Bukan main romantiknya ya. Rupa-rupanya walaupun sebahagian ulama ada kata ya betul berlaku, tapi majoriti bahawa Nabi Yusuf akhirnya berjumpa dengan atau berkahwin dengan Zulaikha. Bahkan dalam setengah cerita tu, masa Zulaikha telah tua, dengar bunyi tapak kaki. Bunyi tapak kaki tu, maka Zulaikha pun tanya, Yusuf kata, bukan main, cinta sejati sampai tua ya. Tapi cerita yang romantik itu tidak ada pertanggungjawabannya. Baik, seterusnya apa dia? Nabi Khadir masih hidup sampai hari ini. Ini memang khilaf di kalangan ulama, namun secara nas, secara lebih kuatlah berdasarkan yang kita duduk cenderung dan belajar adalah Nabi Khadir sudah meninggal. Tapi ada segelintir ulama berpegang Nabi Khadir masih hidup. Dan pandangan yang ketiga mengatakan Nabi Khadir ini sebenarnya malaikat. Ini pun menarik kalau dibincangkan. Orang yang paling sedap nak bincang ni adalah Ustaz Zulkhairi kita, Pakcik Abbas, minggu lepas ya. Pakcik Abbas, rupanya Ustaz Zulkhairi. Baik, saya harap dia tak adalah. Dan minggu lepas kita sentuh dah juga pasal orang bunian. Ada Ustaz, dia ada. Ni Pakcik Abbas ada ya. Nak kena Pakcik Abbas ni. Baik. Dan juga pada minggu lepas kita bincang tentang orang bunian. Dah banyak lagi lah cerita-cerita kalau nak bersabit dengan dalam Melayu ni lagi banyak. Baik. Daripada manakah sumber cerita-cerita ini kita dapat? Ingat balik. Daripada kita kecil, kita masuk sekolah rendah, sekolah menengah, kita pergi universiti sebahagiannya, kita kahwin, kita kerja. Sekarang ni sebahagian mungkin dah pencen, ataupun dari awal berkerjaya sepenuh masa sebagai suri rumah tangga ataupun suri ummah, begitu kata setengah pendakwah. Maka
sumber-sumber cerita yang macam-macam tadi, agak-agak daripada mana kita dapat? Saya tengok ada dua lah. Bahan bercetak dan bahan verbal, yakni bahan mulut lah, penyampaian mulut. Sumbernya biasanya agamawan. Tok Lebay, Tok Haji, orang agama, ustaz-ustaz kita, ustazah, siapa lagi? Biasanya berkisahkan sebab cerita-cerita tadi, cerita yang dinisbahkan kepada agama. Tapi kita tidak pernah tanya daripada mana dia dapat, daripada siapa yang menceritakan yang asalnya, dan seumpamanya. Baik, itulah buku saya ini, Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu, ingin menjelaskan kenapa di alam Melayu kita ini banyak perkara-perkara yang berikut. Daripada mana dia datang, bagaimana dia establish di alam Melayu ni. Islam datang 1100 Masihi ataupun awal sikit lagi, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan pertama yang establish sebagai sebuah kerajaan Islam. Sebelumnya Sriwijaya, Majapahit, semuanya adalah berorientasikan Hindu dan Buddha. Jadi bagaimana riwayat-riwayat ini sampai establish dan juga berkembang sampai jadi satu pemikiran beragama yang resmi. Maksudnya orang Melayu ni bila melibatkan benda ni dia rasa okey, dia tak tanya dah sahih ke tak sahih. Dia kata dah ustaz cerita, dah ada dalam kitab Jawi, dah ada semua orang duk terima, maka okeylah, apa masalah. Adakah itu yang agama kita ajar sebenarnya dalam berinteraksi dengan maklumat begini, maklumat agama begini. Itu yang kita nak pertegaskan. Baik. Israiliyat, antara rujukan utama Israiliyat ini, kalau moden lah yang diterima oleh semua pihak, adalah karya Profesor Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi yang bertajuk Al-Israiliyat fi Tafsir wal Hadis. Ini memang rujukan utamalah dalam pengajian-pengajian. Seterusnya sudah ada terjemahannya pun, yang ini Kisah Israiliyat dalam Tafsir dan Hadis. Dan ini yang masyhur, kita akan tengok satu contoh kalau sempat ya, kalau tak sempat pada minggu depan. Saya ada hajat nak keluarkan contoh-contoh Israiliyat daripada kitab ini, iaitu Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutubit Tafsir ini. Israiliyat dan hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir. Itu jadi masalah. Kerana banyak tafsir-tafsir muktabar mengandungi Israiliyat ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa ulama-ulama tafsir kita memasukkan riwayat Israiliyat. Adakah dia seronok-seronok ataupun sengaja ataupun memang niat untuk nak sebar benda yang tidak sahih, benda mengarut. Kita akan tengok selepas ini insya-Allah. Baik. Dan ini juga salah satunya Profesor Dr. Ramzi Na'na'ah. Baik, secara ringkasnya Israiliyat ni apa, tuan-tuan? Israiliyat ni secara ringkasnya adalah kita boleh kata Israiliyat ini, kalau ikut ta'arif kitab-kitab tadilah, iaitu kisah-kisah, cerita-cerita yang berkaitan dengan nabi-nabi dan rasul ataupun kaum-kaum yang terdahulu ataupun berkaitan dengan alam gaib, makhluk gaib, yang mana kisah-kisah itu tidak ada sandarannya secara jelas daripada Al-Quran dan Sunnah, dan sebahagiannya datang daripada sumber Yahudi dan Nasrani yang sudah berlaku tahrif, iaitu penyelewengan, penambahan, pokok tambah dan seumpamanya. Bahkan setengah ulama mengatakan, kalaupun tidak datang daripada Nasrani dan juga iaitu Kristian dan juga Yahudi, apa saja sumber-sumber yang pokok tambah yang berkaitan dengan agama setelah turunnya Al-Quran dan hadis, maka ia juga dikira sebagai Israiliyat. Namun secara umumnya Israiliyat itu terbahagi kepada tiga. Yang pertama, Israiliyat yang ditolak secara mutlak, iaitu riwayat Israiliyat, cerita-cerita, kisah-kisah yang bercanggah dengan akidah dan syariat Islam dan juga akal, itu memang ditolak langsung. Itu memang ditolak langsung. Nah, Israiliyat yang kedua yang diterima. Kerana apa? Kerana dia ada dalam Quran dan hadis. Sebagai contoh, kisah-kisah Bani Israel dalam Quran, kisah lembu dalam suratul Baqarah. Tu tak ada masalah lah.
sebab Al-Quran sendiri cerita, maka tak ada masalah. Ya. Bila Quran kan banyak sebut ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ya bani Israil, ya bani Israil. Jika Quran cerita sendiri tak ada masalah. Yang kedua yang ada dalam hadis, sebabnya Rasulullah pun banyak cerita tentang orang Bani Israel lama-lama, kisah-kisah Nabi dan Rasul yang lama dan Bani Israel lama. Banyak dalam hadis-hadis sahih cerita Bani Israel. Bahkan Rasulullah sebut apa? Ballighu anni walau ayah wa hadithu an Bani Israil wala haraj. Tu. Apa nama? Ballighu anni, sampaikan daripada aku 81 ayat, wa hadithu an Bani Israil wala haraj, dan sampaikanlah kisah-kisah Bani Israel, tidak mengapa. Tapi Rasulullah sama balik, apa nama, siapa yang berdusta di atas nama aku, siapa yang bercipta berdusta atas nama aku, apa nama, dan kemudiannya tempat-tempatnya dalam api neraka dan seumpamanya itu. Tapi katanya boleh sampaikan kisah Bani Israel, tidak mengapa, asalkan dia benar-benar ada dalam Quran dan hadis, itu syaratnya. Jadi kisah contohnya dalam kita baca Riyadhus Shalihin, kisah 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua, itu kisah Bani Israel yang dia bertawassul itu. Ingat ke tidak? Kemudiannya kisah apa dia? Seorang wanita Yahudi, seorang wanita yang ni saya tak ingat ya, cerita Yahudi ke tidak, tapi banyaklah cerita-cerita tentang Bani Israel. Rasulullah cerita tentang seorang lelaki yang membunuh 99 orang, itu masyhur, Bani Israel. Jadi tak ada masalah. Jadi yang pertama, pembahagian riwayat Israiliyat ni, yang pertama tertolak langsung kerana bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan syariat, bercanggah dengan akal yang waras. Yang kedua diterima sebab apa? Sebab cerita Bani Israel tu ada dalam Quran dan hadis, maka dia tidak dikira Israiliyat. Yang ketiga, yang para ulama Ibnu Katsir, Jalaluddin As-Suyuti dan ramailah majoriti ulama kata la tukadzib wala tusaddiq wala tukadzib. Dan ini kaedah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan sendiri. Bila mari cerita-cerita Bani Israel yang tidak ada tegahan secara jelas, yang tidak ada kita kata penerimaan, maksudnya kita 50-50. Para ulama pun nak kata ya pun tak boleh, nak kata tidak pun tak boleh. Maka kaedahnya la nukadzib, la nusaddiq wa la nukadzib. Kita tidak mendustakannya dan kita tidak mengiyakannya. Kaedah ketiga. Dia panggil la nusaddiq wa la tukadzib. Berdasarkan apa nama kaedah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar sebenarnya. Baik, dan riwayat ataupun riwayat yang ketiga ini yang paling banyak dalam Al-Quran. Antara contohnya apa dia? Nama-nama tu lah. Sulaikha apa semua tu. Tak tahu betul ke tidak. Para ulama pun nak kata sahih, memang dalam Quran tak ada, dalam hadis sahih tak ada. Tapi nak kata tak betul, dia sangat masyhur. Digunakan ada seumpamanya. Boleh guna, tapi dengan syarat kena sebut. Kalau saya penceramah, saya ustaz mengajar tafsir, saya penulis tafsir, saya kena sebut yang dikatakan sebagai bernama Zulaikha menurut riwayat Israiliyah. Itu disiplin dia. Kena kata, ni nama apa dia lagi? Neonunas Sarabunah apa semua itulah minggu lepas kita sebut tu kan. Itu jelas. Memang tidak adalah semua yang sahih Quran ataupun hadis. Maka tapi kita nak ceramah ni, kita nak bagi orang tertarik sikit, maka setengah orang dia sebut nama dengan tidak ada penjelasan. Okey lagi. Tapi sebut nama, tambah pula dengan fadilat-fadilat. Kalau siapa tu mengarusakan ada. Tu jadi tokoh tambah yang melampau. Sebab tu Al-Quran dia bukan buku cerita, bukan novel, bukan hikayat-hikayat Melayu. Al-Quran kisah wahyu. 1/3 daripadanya kisah. Tapi matlamat kisah tu apa dia? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas la'ibratan liulil. Untuk ambil ibrah. Bukannya untuk seronok dengan cerita itu. Itu prinsipnya bila kita baca kisah-kisah Al-Quran. Bukan untuk nak tahu perincian. Sebab itulah baca kisah Quran tak sama dengan baca novel. Tak boleh. Novel dia rincikan, masuk. Dia melihat begini, detail. Tidak bagi kisah Al-Quran sebab fokusnya adalah ibrah. Li'ibratan liulil albab. Baik. Ini poin-poin yang sudah kita bincang pada minggu sudah. Mudah percaya kenapa terjadi begini ni
ataupun isu di sebalik penulisan buku ini, ataupun kenapa isu-isu Israiliyat ni masih belum selesai, tidak ada kesedaran yang luas dalam dan hati-hati dalam penggunaan cerita-cerita yang dinisbahkan kepada, antara lain adalah, saya baca laju, mudah percaya apa sahaja kisah, cerita, riwayat, hikayat yang bersifat ajaib dan gaib, khususnya yang dinisbahkan kepada orang awam dan disampaikan oleh orang agama, orang terdahulu atau daripada kitab-kitab Jawi, meskipun dari sudut sumber tidak dapat dipastikan kesahihannya. Yang kita duk percayakan hantu ni kenapa? Sebab kakak kita, abang kita bagi tahu, ayah mak kita bagi tahu, tok nenek kita bagi tahu. Tu disampaikan. Baca pula novel Anjang Aki, apa nama tu? Bercakap dengan jin. Sudah. Besar sikit, beli pula majalah Mastika, hantu juga. Lagi besar, dah pandai pergi tengok wayang apa semua, tengok cerita hantu pula. Elok belaka lah tu. Jadi kehidupan kita dihantui oleh hantu yang tidak sahih. Dihantui oleh hantu yang tidak sahih. Sebab hanya makhluk yang sahih, gaib itu hanya jin iblis. Tuan-tuan rahimahullah. Baik, saya lagi laju ya. Yang kedua, mudah percaya kepada penisbahan kisah, cerita, riwayat dan cakap-cakap berkaitan dengan kelebihan seseorang individu, tempat dan barangan yang didakwa mempunyai karamah, ataupun dalam konteks alam Melayu dinamakan keramat. Kerih pusaka ni ada keramat sekian-sekian. Ni busuk ni ada keramat sekian-sekian. Ni kubur ni ada keramat sekian-sekian. Keramat belaka. Nah, ada keramat belaka. Jadi doktrin keramat ini membawa kepada pemujaan. Rasa begitu, rasa begini, duk main rasa lah. Sama ada yang masih hidup atau sudah mati. Nah, membawa kepada pemujaan terhadap apa-apa yang dinisbahkan kepada tokoh ataupun barangan-barangan itu. Yang ketiga, isu yang masih lagi berlegar dalam masyarakat kita yang belum selesai sehingga saya menulis buku-buku ini, Israiliyat, khurafat apa semua ni, rasa ada masalah untuk terus percaya dan beramal dengan adat, tradisi, amalan, kebiasaan masyarakat. Petua-petua lama yang jelas pada timbangan akidah dan syarak adalah termasuk perkara yang khurafat, tahyul dan mistik yang bukan saja boleh mencederakan akidah, malah boleh sampai tahap membatalkannya. Tak perasan. Sebab terlalu bukan bermaksud saya kena buang semua petua hikayat apa petua adat tradisi warisan, tidak. Tetapi di sana Islam ajar, bila mana adat tradisi itu bercanggah, dia ada dawabit, disiplin, dia ada batasan. Contoh ya, di Kebarat, Mak Iyong, Menora apa semualah, kalau di Terengganu itu ada apa, ulit mayang. Pada asalnya, hukum asal dia ya, kalau sekadar dibuat untuk pertunjukan persembahan kesenian apa semua, maka hukumnya tidaklah sampai tahap jadi apa nama itulah apa bercanggah akidah syirik ke apa semua, tidak. Hukumnya jadi hukum fiqh. Hukum fiqh harus sebahagiannya kata, tetapi bila dalam nak di Kebarat tu, di mukaddimahnya ada dulu dia panggil majlis ataupun proses pemujaan. Kena panggil dulu dewa tu, dewa roh tu, roh ni, syekh tu, syekh ni, untuk melindungi majlis kita dan seumpamanya. Maka di situ ada masalah tentang akidah. Ada unsur pemujaan. Begitu juga ulit mayang. Ulit mayang tu jelaslah satu tarian pemujaan roh, semangat padi, supaya padi tahun tu jadi. Supaya semangat padi ni, mambang padi ni tak marah. Nah, makanya dibuatlah tarian-tarian begitu begini oleh gadis-gadis dan anak dara sunti ke apa semua, supaya semangat padi ni tidak marah. Ulit mayang-mayang dia ulit dia puja semangat padi tu. Tapi hari ini unsur pemujaan itu sudah dibuang langsung. Jadi ulit mayang ditarikan sebagai satu persembahan kebudayaan. Maka secara asal jadi hukum fiqh saja, dia tak jadi hukum akidah ya. Maka haruslah. Cumanya kalau menari itu seksi depan mahram apa semua, ya tidak depan mahram apa semua, tetap jadi haram lah. Jadi dosa. Tapi aurat tidak bersabit akidah. Tapi bila dibuat asalnya dengan memuja semangat padi apa semua, ada jadi masalah di situ. Jadi di sinilah kita kena faham bahawa kita bukan nak tolak semua. Jangan pakai kerih dah, jangan pakai baju Melayu, bukan. Jangan main congkak, tidak. Selagi mana tidak bercanggah dengan akidah, dengan syarak, tidak ada masalah. Itu Islam datang tu untuk betulkan perkara-perkara ini. Anehnya orang Melayu, dia campur dua-dua.
Sebahagianlah. Yang Islam pun dia terima, syariat apa semua ni akidah, tapi yang mengarut, yang puja-puja ni pun dia tak tinggal. Tu jadi masalah kita ni. Sebahagiannya lah ya. Yang keempat, segi laju kepercayaan kuat terhadap kewujudan hantu selain rasa takut yang melampau terhadap jin, iblis dan sihir, serta tidak tahu bagaimana Islam menyuruh kita berinteraksi dengan semua elemen ghaibiyat tersebut, lantas menyebabkan pergantungan yang melampau terhadap bomoh, pawan, dukun, poyang, tukang tilik dan seumpamanya. Sebab apa yang bergantung sangat ni? Sebab kita jahil. Bila dia cerita kita percaya, sedangkan dia cerita tu benda yang sudah melampaui batas syariat. Dia cerita benda gaib, minta maaf ya, bunyi soundtrack yang belakang anak menangis apa semua ni. Work from home beginilah ya. Baik. Okey, kita pergi laju. Ini semua tidak lain kerana banyaknya lagi pengaruh daripada tok nenek moyang kita yang kita tidak tapis secara agresif. Kita terima tok nenek moyang kita ni dia modify. Kalau dulu dia punya mantra-mantra. Dalam ni saya ada letak mantra. Contoh ya. Saya baca satu mantra. Jangan takut. Saya masukkan dalam buku. Okey, ni antara contoh mantranya. Sebab orang Melayu ni, antara amalan dia dulu, dia banyak mandi ya. Mandi safa, mandi balai, mandi bunga, segala jenis mandi. Mandi tu tak ada masalah. Bahkan mandi bunga tu pun tak ada masalah. Dia macam tuan-puan pergi aromaterapi hari ni lah, tak ada masalah tuan-tuan, sama ya. Tapi bila mandi tu, kena ambil air daripada 7 daerah yang berbeza. Kena air telaga, tak boleh air paip. Kena bunga ni pula, bunga daripada 7 daerah, 7 negeri. Kena mandi pula di bawah bulan mengambang. Kena baca pula kena baca pula mantra-mantra sekian-sekian. Ni yang jadi pelik ni. Kadang nak mandi letak bunga apa semua, tak ada masalah tuan-tuan. Ni kita kata percampuran ini. Itu yang kita sedang usaha untuk fahamkan masyarakat. Baik, antara mantra-mantra ya, disebutkan apa dia? Contoh orang Melayu dulu ada tradisi mandi limau. Mandi limau itu banyak sekali tujuan maksudnya, dia kata. Semua upacara pelbagai mandi pasti ada limau, kecuali mandi air buyung atau mandi balak. Ini dalam muka surat 24 buku inilah Israiliyat ni. Jadi kenapa mandi limau ni? Mandi yang mendatangkan kuasa gaib. Bagaimanapun mandi limau itu terbilang dengan tujuan khas. Sebab apa orang tua-tua dulu mandi limau? Yang pertama, mandi yang mendatangkan kuasa gaib supaya ia gemar dan digemari masyarakat. Jadi YB ni nak dekat pilihan raya, silalah mandi limau banyak-banyak. Dulu-dulu kan. Padahal sebenarnya mandi limau tu asid tinggi. Bila mandi tu bersihlah badan kita, segar apa semua, itu saja sebenarnya. Tak ada masalah mandi limau tu. Tapi bila mandi dengan ada iktiqad, aku mandi ni supaya ada mari perasaan kuasa gaib, mari berasa tu dia masalah tu. Nampak? Yang kedua, mereka mandi dulu dipercayai supaya dicintai oleh seorang wanita atau seorang laki-laki yang dihajatnya supaya menjadi jodoh dan perkongsian hidupnya kemudian hari. Dia berkenan pada siapa-siapa, dia pun mandilah supaya orang tu tengok dia jadi comel. Allahu Rabbi ya Karim. Baik. Mentera serapah yang dibaca pula antaranya berbunyi, hai songsang, guruku songsang, alangkah bulan bintang lagi tersongsang, tambahan pula hati anak laki-laki tersongsang, memandang aku yang seorang. Aku jantan dikatakan betina, aku tinggi dikatakan rendah, aku hitam dikatakan putih, aku garang dikatakan baik, aku buruk dikatakan elok, berkat aku makai doa. Bukan, yang gila hati perut laki-laki tunduk kasih sayang kepada aku seorang. Berkat mandi mengajar guru mustajab kepada aku berkat doa. You tanan mina QQ. You turun jintawi penaru orpa. Apa benda ni? Tapi mentera-mentera ini sangat suka dibaca oleh sebahagian daripada orang tua-tua kita dulu dengan i'tiqad bahawa dia ada kelebihan tertentu. Baik, contoh kedua saya kena pergi laju ya. Antaranya yang kita jumpa dalam rujukan ni banyak bidang kajian saya ni, bila saya dalam pengajian Melayu duk jumpa benda-benda ni lah tuan-tuan. Itu yang saya tukarlah daripada pergi sejarah tamadun Islam, saya pergi sejarah tamadun Melayu. Sebab nak faham kenapa yang orang Melayu ni masih macam ni lagi ni. Kuat semayang, puasa, zakat, haji,
Tapi Tok Bomo pawang dukun tak tinggal. Lepas-lepas semayang, buka baju, tengok di perut ni ada tangkap. Pakai tali tu, tali ni. Padahal baru lepas semayang. Maksudnya bercampur dua-dua ni. Yang tu yang kita pelik tu. Siapa yang buat tu? Sebahagiannya ustaz-ustaz sendiri, Tok Guru pun. Ni yang saya pelik, cukup pelik lah. Kenapa begitu? Ni yang kita rasa, kalau Tok Guru, ustaz sendiri, ustazah pun buat. Orang kampung lagi lah. Nah, orang awam ni. Baik katanya lagi apa dia. Untuk nampak kemudian bila mentera-mentera ni terlalu banyak pengaruh Hindu Buddha, bahasa Sanskrit, maka bila Islam datang, dia mula tukar. Jadi apa? Antara contohnya, Syatarti syantar liu titiklah liur semua anak laki-laki kepada aku. Jikalau tidak titik derhakalah pada Allah, derhaka pada Muhammad, derhaka pada aku. Itu dia. Jadi bila dia nak Islamizekan, dia masukkan elemen-elemen Muhammad, Allah, apa semua. Kita pun dengar, okey kot, Tok Bomo ni bukan Tok Bomo yang tak betul kot. Sebab apa? Sebab dia baca bismillah, dia ada selawat. Padahal dia baca bismillah, dia selawat tu sebenarnya dia duk panggil syaitan iblis dia tu. Bagi tolong. Ini yang kita keliru, tuan-tuan dan puan rahimahullah. Ni kita dah sebut pada minggu lepas. Al-ghaib, Al-Quran dan Sunnah. Pintu masuk untuk siapa-siapa nak bercakap benda ghaib, mesti hanya Quran dan Sunnah. Siapa nak bercakap pasal jin, siapa nak bercakap pasal yaumil qiyamah, siapa yang nak bercakap pasal akhirat, siapa yang nak, semua mesti ada sandaran. Cerita Nabi dan Rasul, cerita-cerita makhluk yang terawal diciptakan, tak biasa. Cerita tentang dosa pahala, semuanya mesti hanya ada sandaran daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pintu masuk ke alam ghaib hanya Quran dan Sunnah. Bukan Tok Bomo pawang dukun, bukan ustaz-ustazah kita, bukan. Tuan-tuan dan puan kena jelas perkara ini. Sebab itulah sebahagian ulama secara sengaja menulis buku-buku, contohnya yang saya tunjukkan ini, yang bertajuk Qisasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi. Dia bagi penekanan kisah-kisah ghaib daripada hadis sahih Nabi SAW. Sebab apa? Kerana di sana terlalu banyak kisah-kisah ghaib yang tidak sahih yang direka-reka cerita. Oleh siapa dia? Saya sebut tadi, agamawan. Oleh orang agama lah. Banyak mimpi sana, mimpi sini, terbang sana, terbang sini. Dan seumpamanya, tidak mustahil ilmu Allah luas. Kita kata ilmu Allah luas, ilmu kamu tidak. Ilmu kita terbatas. Sebab tu kita perlukan Quran dan Sunnah. Bagaimana orang biasa boleh ada kelebihan yang lebih daripada Nabi Allah dan Rasul Allah? Dia kata belejin. Nabi Sulaiman boleh? Iyalah sebab dia Nabi Sulaiman. Awak Nabi. Tengok dia tiru. Dia guna Quran hadis, tapi dia nisbah. Dia panggil istidlal lah. Cara dia guna Quran hadis untuk hujah tu sebenarnya cara yang salah. Dia kata Nabi Sulaiman boleh belejin apa semua. Saya kata iyalah sebab Nabi Sulaiman tu Nabi, Allah bagi mukjizat yang Rasulullah, Allah bagi mukjizat yang khusus. Memanglah dia boleh belejin, dia boleh arahkan jin. Nah, kita ni anak saudara Nabi Sulaiman ke? Aduhai. Ini masalah ni sebab nak belejin sangat ni. Nah, ini sahih Qasasun Nabawi juga benda yang sama. Kisah-kisah yang ghaib, yang pelik, yang ajaib, yang luar biasa. Saya perasan satu benda, orang kita ni suka dengar cerita. Sebab tu hikayat-hikayat Melayu ni banyak. Cerita Pak Pandai lah, cerita tu, cerita ni. Bahkan cerita wali-wali ni sangat masyhur, kita membesar dengan cerita wali. Wali tu, wali ni apa semua begini. Ni ada kaitan dengan Israeliat, saya akan pergi lagi. Baik. Apa yang berlaku adalah, sebenarnya dalam Quran dan hadis ni, kalaulah para asatizah, ustaz penceramah, rajin sikit saja fokus mencari kisah-kisah yang gaib, yang ajaib, yang pelik-pelik daripada Quran dan hadis. Banyak tuan-tuan, tak habis nak modal ceramah. Ibu-ibu tahu tak dalam syurga ada pasar? Nanti kita duduk dalam syurga, insya-Allah ada pasar. Rasulullah kata inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya dalam pasar tu ada syurga. Dalam syurga tu ada pasar. Dan mereka pergi setiap hari Jumaat. Banyak lagi cerita pelik-pelik. Yang sahih dan boleh dipertanggungjawabkan. Tapi tidak, kita suka dengar Tok Guru saya cerita bila begini. Ada petua daripada Tok Guru saya begini.
Ada kitab lama sebut gini. Dan benda-benda yang disebutkan tu pelik-pelik. Tapi kita dengar takjub. Ush, sebab tu guru cerita, ustaz cerita. Nah, takkanlah tak betul. Tu masalahnya tuan-tuan. Baik. Kalimah al-ghaib dalam Quran ada berapa? Ini prinsipnya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Ini jelas ada 47 lebih 50 lebih ayat yang seumpama ini. Katakanlah tidak sesiapa di langit di bumi yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan tiadalah mereka menyadari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sudah mati, ya. Tiada orang pasti. Baik, itu lebih kurang tajuknya. Kita pergi lagi. Ini kita dah tunjuk pada minggu lepas. Okey, sampai kita. Sampai Melayu, tuan-tuan, secara pantasnya adalah kerana ketika perpindahan antara Hindu, Buddha dan Islam, pendakwah-pendakwah Islam ni ketika di Samudra Pasai dan di Melaka lah, zaman awal ni, adalah orang luar lah, ulama-ulama luar. Ulama-ulama luar ini, jadi antara bahan dakwah mereka adalah cerita Nabi dan Rasul. Nah, jadi dia cerita Nabi dan Rasul. Tetapi ketika itu, tradisi kesusastraan orang Melayu kita yang menggunakan tradisi Hindu, Buddha sudah sangat kuat. Mahabharata, Ramayana dan seumpamanya itu. Cerita Pandawa 5, kalau siapa belajar sastra dulu, hikayat Pandawa 5, hikayat apa dia lagi, macam-macam lah, hikayat Hindu Buddha. Jadi fasa peralihan tersebut, para penulis ni, orang-orang istana ni, yang mula terdedah dengan cerita-cerita Nabi dan Rasul, mereka mengarang balik menggunakan aksara Jawi, tulisan Jawi, tapi mengekalkan kaedah ataupun bentuk macam hikayat-hikayat Hindu Buddha dulu. Jadi dia dengar, kenapa tak berhenti anak nangis? Yusuf. Baik. Kemudiannya, bila dengar cerita ni, dia macam kita lah pergi pengajian, dengar cerita, ada ustaz mari, guru mari cerita, dia dengar sikit. Tapi hebatnya pengarang-pengarang Melayu lama kita ni, daripada sikit tu, dia kembangkan, dia exaggeratekan. Jadi cerita yang lebih panjang dan lebih lengkap. Itulah bermulanya, masuknya elemen-elemen yang bahkan bukan setakat Israiliyat, tuan-tuan, Melayuiyat kita panggil. Iaitu kreativiti. Dari sudut sastra, disebabkan manuskrip lama ni, hikayat Melayu lama ini, yang mengkajinya hanya orang sastra, jadi mereka melihat itu satu kelebihan. Sebab tu bila saya pergi pengajian Melayu, saya pelik lah. Kenapa mereka tak kritik langsung ni? Sedangkan cerita-cerita ni dah langgar disiplin periwayatan dalam Islam. Cerita Nabi dan Rasul mesti sahih berdasarkan Quran dan hadis. Tapi bila baca hikayat Melayu lama, bercampur. Ada unsur kesaktian Hindu, Buddha, apa semua ni. Jadi duk pelik gitu. Itu yang menyebabkan saya teruskan PhD sekarang pun kaji benda yang sama. Bahkan semakin dalam lah kita jumpa pelbagai lagi perkara. Ini menarik. Dan memang orang sarjana kita ni, orang akademik di universiti ni, yang kaji manuskrip lama Melayu ni adalah orang sastra. Jadi orang sastra ni dia tengok sudut bahasa lah. Bahasanya indah. Kalau orang manuskrip, dia tengok manuskrip tu cantik, bunga kerawangnya. Dia tak kaji dalam tu sahih ke tidak sahih. Sebab itu memerlukan orang tafsir, orang hadis. Nah, ini tajuk dia ni. Hikayat para nabi dan tokoh-tokoh Islam dalam kesusastraan Melayu tradisional. Memang dia cerita macam dewa-dewa dululah, sakti sana, sakti sini apa semua. Tu ceritanya. Jadi terjawablah mengapa orang Melayu kita memang suka pada benda-benda sakti-sakti ni, keramat-keramat ni. Kerana memang semenjak awal Islam masuk pun dah bercampur dengan yang Hindu Buddha dulu. Masih lagi ada kuat pengaruhnya itu. Maka cerita-cerita begitu sangatlah disukai. Dan penulisan, dan kemudian bila abad ke-17 dan 16-17 gitu, mula muncul tafsir Quran. Pada zaman awal itu ada hikayat Nabi macam-macam, ya. Tajuk kalau nak tengok dalam ni, ada hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi membelah bulan, hikayat Nabi Sulaiman, hikayat Nabi macam-macam, Isra wal Mi'raj. Tu zaman awal tu.
hikayat surah Al-Anbiya, yakni menghibur kisah Nabi dan Rasul. Itu semua dah bentuk manuskrip tu, zaman awal Islam punya tu. Dan masih ada lagi sebahagiannya dikaji, disimpan oleh Pustaka Negara Malaysia. Kalau rajin, puan-puan tarik di Google tu, manuskrip Melayu lama. Dia akan keluar, manuskrip cantik-cantik. Memang, tapi dari satu sudut, kesusastraan, itu adalah khazanah yang penting. Hebatnya tok nenek moyang kita dulu, dalam penulisan, kreativiti dia mengembangkan cerita. Dia dengar kisah Nabi Adam sikit saja, kemudian dia kembangkan. Itu kreativiti itu. Kebolehan mengarang itu minda kreatif yang luar biasa. Ya. Tapi dari sudut Islam, dia bermasalah sebab cerita Nabi dan Rasul tak boleh reka. Itu isunya. Itu isunya. Ya. Jadi di situlah. Dan kemudian bila munculnya tafsir-tafsir Al-Quran abad ke-17, 18, 19 ke atas, ternyata antara tafsir yang terawal inilah bentuk dia ni, oleh Syekh Abdul Rauf Ali Falsuri. Dan sudah ada kajian tentang Israiliyat di dalam buku ini, dan ternyata memang ada dan banyak jugalah riwayat-riwayat Israiliyat. Tapi macam saya bagi tahu, orang Melayu kita ni bila kata kitab Jawi, bila mana kitab Jawi ni pula ditulis oleh ulama yang besar, Syekh Abdul Rauf Al-Falsuri ni besar sangatlah namanya. Dan tafsir Quran pula, dalam tafsir Quran dalam bahasa Melayu sangat sikit. Nah, tak sampai 10 pun ataupun 15 yang lengkap, 30 juzuk. Maka bermulalah disampaikan, diperkukuhkan dan seumpamanya. Ini antara tafsir lengkap 30 juzuk. Tafsir Tarjuman Mustafid abad ke-17, tafsir Nurul Ihsan, ni paling masyhur ya. Tafsir Nurul Ihsan ni sangat masyhur di alam Melayu kita ni. Orang Jitra, Kedah. Haji Muhammad Sa'id Umar ni. Tafsir An-Nur itu dah zaman moden 1900 ke atas. Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, tafsir Amrul Asir daripada Singapura dan seumpamanya. Baik, saya nak berhenti situ. Saya nak pergi pada contoh terus ya. Okey tuan-tuan. Saya minta volunteer, siapa nampak ke? Nampak. Nampak apa? Saya share skrin balik. Okey, nampak ke? Okey, nampak. Nampak ya? Ni manuskrip. MS ni manuskrip. Nombor 49 ni saya ambil daripada DBP ya. Tajuk dia Kisah Al-Anbiya. Dia Kisah Al-Anbiya ni. Setebal 300 lebih muka surat. 334 muka surat. Yang ni kompilasi masa kita hari ni Kisah Al-Anbiya Ibnu Katsir itulah. Ni antara versi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu tulisan Jawi kita. Okey, siapa boleh baca ni? Tolong baca. Nampak ke tu? Bahasa Melayu lama. Dijadikan Allah akan Nabi Adam itu daripada tujuh apa tu? Tujuh apa? Petala. Apa tu? Petala. Petala bumi. Petala. Daripada Kepalanya. Yang pertama dan batang lehernya daripada bumi yang kedua. Ni mari mana ni? Ada tak sahih lagu ni? Dan apa tu? Dada dari bumi. Dadanya daripada bumi yang ketiga dan kedua tangannya daripada bumi yang keempat. Dan apa tu? Belakangnya. Belakangnya. Dan perutnya daripada bumi yang kelima. Dan apa ni Ustaz? Pangkat Dan pinggangnya. Dan pinggangnya daripada bumi yang keenam. Dan kedua betis dari kedua tapak kakinya dari bumi yang ketujuh. Allah, apa tu Ustaz? Tak boleh baca dah. Allah apa ni Ustaz? Ketujuh. Saya pun tak nampak ni. Allah, bawahnya tu. Allah bahu dijadikan Allah Ta'ala Bani Adam. Allah apa ni Ustaz? Saya pun tak nampak ni. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa
dijadikan Allah Ta'ala Nabi Allah Adam daripada bumi bumi apa ni? Bumi Baitul Muqaddis. Dan apa? makanya Dan mukanya daripada benda syurga dan kedua matanya daripada bumi sungai apa tu? Sungai apa tu Ustaz? Kalkatun. Kalkatar. Saya pun tak Dan baca. daripada bumi Hindi dan apa ni dadanya daripada bumi ke Baitullah dan tulangnya daripada bumi apa Ustaz tak tahu lah. Dan tulangnya daripada bumi bumi dan apa tu Ustaz? Bumi Babil. Apa tu? Ni Babil ni. Nah, sebelum di Babil. Dan tu apa tu? Apa tu? Iman ke tu? Tak tahu. Memang tapi itulah menariknya dalam kajian filologi, kajian manuskrip, benda beginilah kita kena teliti satu-satu kan. Menariklah. Cuma isunya pada tadilah sahih ke belakang ni. Macam mana nak dipertanggungjawabkan semua sumber ini? Jadi itu tidak disiplin itu masalah pada ilmu dipanggil riwayah. Disiplin penulisan kisah-kisah Nabi dan Rasul yang asal, poin saya adalah tidak menitik beratkan. Dia sekadar dengar, dia riwayat. Dia sekadar dengar. Bahkan sebahagiannya telah exaggerate, tambahan dan seumpamanya. Dan tradisi itulah yang sampai selepas hampir 1000 tahun Islam di alam Melayu, masih lagi kita terikut-ikut dengan kaedah ini. Itu jadi masalah tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah taala. Dah. Baik. Yang kedua saya nak bagi kita tutup yang ni. Saya nak bagi contoh Israiliyat yang masyhur daripada buku ni ya. Daripada buku ni ataupun saya ambil daripada buku ni lah. Dan siapa yang dah ada buku ni, dalam bab Israiliyat tu, contoh-contoh daripada tafsir alam Melayu. Mana nak tutup ni? Okey, stop sharingnya. Muka surat berapa Ustaz? Kalau yang ada buku, Tapi buku tuan-tuan tu buku versi PTS ke buku versi yang saya PTS Ustaz. PTS ya, kejap. Okey, boleh tengok 118. Ustaz sendiri, ZZ Press. Kalau saya press tu muka surat. Okey, kita tengok kalau yang ZZ Press muka surat 111. Kalau yang PTS punya tengok muka surat 128. Ada apa nama jadual tu kan? Ya. Okey, tengok bahagian tafsir Nurul Ihsan muka surat 129 ataupun yang buku ZZ Press tu 112. Okey, ni contohnya, tengok pada ayat tu. Bila mana dalam tafsir surah Al-Kahfi ayat ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ni kisah Ashabul Kahfi. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, fityatun, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Baik, tengok bagaimana tafsir Nurul Ihsan, iaitu tafsir salah satu tafsir Jawi yang masyhur lah di tanah Melayu kita ni kerana ulama alam Melayu kita daripada Kedah. Tafsir Nurul Ihsan. Bahkan Ustaz Datuk Ustaz apa nama di Penang tu yang mengajar Bahrul Madi tu, Syamsuri Ahmad pun duk mengajar
tafsir Nurul Ihsan ini. Tengok apa dia kata. Tafsiran berdasarkan tafsir Nurul Ihsan, kami cerita atas engkau ya Muhammad. Kaedah bahasa lama lah. Akan khabaran mereka itu dengan sebenarnya. Bahawa mereka itu beberapa orang muda-muda yang beriman dengan Tuhan mereka itu. Kata Ibni Abbas, 7 orang, Makslamina, Tamlikha, Martunas, Nionunas, Sorabunas, Zonunas, Zionunas, dan Valentionunas. Oh, bukan main, nama macam Itali. Ia merupakan seorang pengembala kambing. Nama anjing Kitmir. Khasiat bagi nama-nama itu, tengok disebut khasiat. Bila sebut khasiat ni, biasa memang tutup guru lama kita ni memang suka sangatlah bila sebut khasiat ni. Yang ni fadilat lah, kelebihan. Khasiat segala nama-nama itu bagi 9 perkara. Apa dia? Bagi talib dan harbi, tuntut dan lari, dan padam terbakar. Disurah pada percakain lempar tengah api dan bagi menangis budak-budak, yakni kalau rumah terbakar tulis di kain lempar dalam api, api boleh padam. Tu khasiat dia. Dan kalau apa dia, kalau berlaku pergaduhan ke apa semua, disuruh pada percakapan itu. Dan kalau budak-budak menangis malam-malam dan demam sela bagi sakit, dan budak-budak menangis malam pun boleh guna juga. Dan demam pun boleh guna juga. Sakit kepala diikat lengan tangan dan bagi Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni hantu yang dikata mengacau budak-budak lah. Hantu pula, minta maaf. Jin ataupun apa nama jin lah. Hantu pengusik budak-budak, bagi tengok dia pun guna istilah hantu di situ ya. Bagi bila kita tafsir sebut hantu, maka tak peliklah orang kita percaya hantu tu ada sungguhnya. Nah, berjalan pada darat dan laut, budak-budak bagi berjalan pada darat, yakni mengembara lah ya, di laut, naik kapal, dan bagi pelihara harta. Boleh guna untuk pelihara harta juga. Dan kemudian katanya lagi apa dia? Dan bagi bertambah akal dan bagi lepas orang yang berdosa. Kata setengah ulama, ajar oleh kamu akan anak kamu itu segala nama-nama, bahkan disuruh hafal lah. Itu yang saya kata ada orang hafal tu, zikir kan. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah baca ayatul kursi ke, baca apa dia, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ke. Rasulullah kata kalimatan khafifatan fil lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Hadis terakhir dalam Sahih Bukhari itu. 2 kalimah yang berat, yang ringan di lidah, berat di timbangan al-mizan kelak, menjadi kecintaan di sisi Allah Azza wa Jal, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah itu. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacalah tuan-tuan. Ini diajarkan apa dia? Maslamina, Tamlikha, Martunah, Nionuna, Sorobuna, Zonuna, Valentionuna. Baca lagi Maslamina, Tamlikha, la haula wala quwwata illa billah. Tapi sebab tafsir aja mestilah ramai orang tua dulu dah amal. Sebab ada dalam tafsir. Ni masalah ni. Tapi kalau kita sebut macam ni pada, saya sebut ustaz-ustaz yang aliran tradisional ni, dia marahlah pada kita. Kita kata bukan nak tolak semua yang ada dalam kitab itu. Cumanya ada sebahagian yang perlu diberi nilai tambah, yang perlu di-upgrade, ditajdidkan. Itu saja. Kita tak tolak 30 juzuk. Dia kata, pandai-pandai awak siapa? Ulama siapa? Itu masalah. Kita perujuk ulama juga. Ulama semasa yang memberi nilai tambah kepada ulama dahulu. Itulah kerja para ulama. Dah. Baik, katanya lagi apa dia? Maka bahawasanya bila dia ajar pada anak itu, maka bahawasanya jika disurah di pintu rumah tiada terbakar. Itu dia. Dan atas mata benda tiada kena curi. Dan atas perahu tiada karam. Sebab itulah orang tua dulu sebahagiannya, buka-buka beg duit dia, ada tulisan-tulisan Nionunas, Sorabunas, Valentionunas. Kita tak apa ni ayah. Tu. Dia kata tak ada lah. Saja je letak tu.
tahu jadi ikhtiar, tengok tak alasan dia. Dan kalau betul-betul kita nak tahu cerita Israiliyat yang sesungguhnya, inilah buku dia, sudah ada terjemahan tebal oleh Jakim ya. Mungkin kalau kita lanjutan daripada kuliah kita ni, kita boleh baca satu-satu kisah dalam ni. Biar kita mengaji kisah yang tidak sahih supaya kita kenal. Contohnya kisah Harut dan Marut yang dikatakan malaikat Harut dan Marut itu. Yang dikatakan begitu begini. Dah paling syok lagi cerita apa tuan-tuan? Cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam. Oh, sangat kelakar cerita tu. Cerita Nabi Daud membunuh Jalut ni. Kisah para nabi dan umat terdahulu. Nabi Adam, banyak Israiliyat. Baik, kita tengok kisah sikit ya. Kisah Nabi Nuh. Sekejap saya cari. Dalam ni ada lebih kurang 30 kisah. Kisah Nabi Ilyas, kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub. Tu. Iskandar Zulkarnain itu Balqis, Raja Sabak. Kapal Nabi Nuh, ni kelakar. Nabi Yusuf of course banyak. Kita tengok kisah Nabi Yusuf ya, 280. Okey, bersedia ya. Ini kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Nuh alaihissalam 277. Okey, baik. Dalam muka surat 277 terjemahan yang Jakim punya ni, antara kisah yang masyhur Israiliyat ya. Tapi saya yakin sebagian kita pernah dengar lah. Apa dia kisahnya? Seterusnya pengarang tafsir itu telah berkata, ini dirujuk oleh dalam tafsir Ibn Jarir, Durrul Mansur dan sebagainya. Sebelum tu saya nak maklumkan, ulama-ulama tafsir dulu, contohnya Ibn Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, dia masukkan riwayat Israiliyat adalah untuk nak bagi tahu kepada pembaca kemudian, ni riwayat Israiliyat, jangan percaya dan jangan sebar. Mari orang kemudian nukilkan, ni ada dalam kitab tafsir At-Tabari. Takkan tak sahih? Itu jadi kita kata bermulanya kecelaruan dan juga kita katakan penyebaran kisah-kisah itu. Ulama sebagaimana Syekhul Mufassirin Ibn Jarir At-Tabari pada awalnya memasukkan untuk nak kata ni tidak sahih, jangan amal. Macam Quran masukkan kisah sihir. Dan disebutkan boleh belajar sihir untuk tahu dan untuk mengelakkan kita disihir. Itu saja. Bukan guna sihir tu untuk buat pada orang. Adalah konteks ayat apa nama Ya'juj Ma'juj, Harut dan Marut itu. Ni ada masuk kalau kita telusuri satu-satu. Oh, inilah cerita yang selama ni kita dengar oleh orang tua-tua kita dan seumpamanya, rupanya banyak bersumber daripada Israiliyat. Baik, katanya lagi apa dia ni? Ada satu riwayat ni berkaitan kapal Nabi Nuh lah. Dikatakan apa dia? Ishaq bin Bashar Ibn Asakir meriwayatkan daripada Ibn Abbas, tapi kadang-kadang bila dia riwayat dia guna nama sahabat Rasulullah, itu masalah tu. Katanya bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Nuh supaya membuat kapal, baginda telah berkata, wahai Tuhanku, di manakah kayunya? Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, tanamlah pokok kayu. Maka Nabi Nuh alaihissalam menanam pokok kayu selama 20 tahun hingga Ibn Abbas kata apa dia? Nabi Nuh alaihissalam membina kapal dengan ketinggian 600 hasta panjang, 60 hasta tertanam dalam bumi, iaitu dalamnya dan lebarnya ialah 333 hasta. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah supaya mengecat kapal itu dengan warna hitam. Walaupun pada masa itu tidak ada terdapat cat di atas muka bumi, maka Allah SWT telah memancarkan untuk Nabi Nuh alaihissalam satu mata air cat hitam di mana kapal itu dicondongkan. Cat itu dipanaskan sehingga ia berjaya mewarnakan kapal. Apabila Nabi Nuh telah selesai melakukan kerja-kerja itu, baginda membina 3 pintu. Dah panjang lagi lah bla bla bla. Tapi nak katanya perincian tentang kapal Nabi Nuh tu bercanggah di antara riwayat-riwayat.
Yang ni kata 600 hasta. Yang ni kata 1200. Jadi nampak sangatlah dia punya bohongnya tu. Dia punya ngarutnya tu. Begitu. Kapal tu betul-betul ada. Bukan tak ada. Tapi perincian. Ada kata 3 tingkat. Ada kata 14 tingkat. Kita tengok Noah. Tu cerita apa nama... filem lah. Apa Razal tu berlakon tu. Apa nama saya tak ingat. Sedap juga cerita dia tu. Tengok sekadar tengok. Tapi ia berdasarkan rujukan Bible semata-mata lah. Baik, yang paling dahsyat sekali ni apa dia ni? Ni dalam riwayat lain. Apabila kapal tu dah siap ni, maka naiklah binatang-binatang apa semua tu kan. Tu ada riwayat sahih daripada Quran dan hadis. Kemudiannya tapi ada tokoh tambah yang menarik. Contohnya dengar di sini. Okey. Satu tingkat dihuni oleh binatang melata. Okey. Ham berkata panjangnya 1200 hasta, lebarnya 300 hasta dan ia mempunyai 3 tingkat. Ni 3 tingkat pula. Satu tingkat dihuni oleh binatang melata dan binatang buas. Satu tingkat dihuni oleh manusia dan satu tingkat lagi dihuni oleh burung. Apabila tahu binatang telah banyak, Allah SWT telah mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam supaya meramas ekor gajah. Sudah. Maka Nabi Nuh alaihissalam meramasnya dan lahirlah daripadanya seekor babi jantan dan seekor babi betina. Tu dia. Maka kedua-dua babi itu menuju ke tahi binatang-binatang itu. Bila mana banyak binatang, berok banyak, kotorlah kapal. Maka dalam riwayat Israiliyah ini, apa dia? Allah mengilhamkan Nabi Nuh ramah ekor gajah. Bila ramah-ramah ekor gajah, maka keluar daripada gajah tersebut seekor babi jantan, seekor babi betina. Dan kerja babi jantan, babi betina ni buat apa? Makan najis-najis binatang-binatang lain. Sebab itulah kata orang tua-tua, babi sampai sekarang duk menyondor. Pernah dengar ke cerita tu? Maka kedua-dua babi itu apabila Nabi Nuh AS melihat tikus, ia telah mengorek kapal dengan giginya. Cerita tikus pula. Tom and Jerry. Maka Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Nuh AS supaya memukul muka singa. Pukul muka singa, maka keluarlah daripadanya kucing jantan dan kucing betina. Itu asal-usul kucing jantan, kucing betina, tuan-tuan. Dipukul muka Nabi singa kan raja rimba. Kedua-dua kucing itu telah mengejar tikus dan memakannya. Ini barangkali inspirasi kisah ataupun kartun Tom and Jerry, wallahu a'lam. Dalam kajian lain, dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya singa telah bersin, maka keluarlah dari lubang hidungnya 2 ekor kucing jantan dan betina. Lalu kedua-duanya memakan tikus. Bersin. Singa bersin, keluar kucing jantan, kucing betina, maka kucing ni pun gila kejar tikus-tikus tadi. Ni cerita atas kapal Nabi Nuh ni. Kan seronok dengan cerita-cerita macam tu. Bayangkan dalam tafsir, duk cerita macam tu. Oi, seronoklah pendengarnya. Tanpa disedari, ia adalah riwayat Israiliyah yang mengarut, yang melampau. Kemudian apa katanya lagi? Kemudian singa telah terbersih, maka keluar dari lubang hidungnya tadi, bersih sekali lagi, keluar lagi babi jantan dan babi betina. Lalu kedua-dua babi itu telah masuk Nabi Nuh AS telah memegang telinga keldai itu dan iblis telah memegang ekornya. Cerita lain pula. Nabi Nuh AS menariknya dan iblis juga menariknya. Nabi Nuh berkata, masuklah syaitan. Yakni masuk Nabi Nuh dalam cerita ni, masuklah wahai keldai itu. Maka keldai itu masuk ke dalam kapal serta iblis juga masuk bersama-sama. Iblis berjaya menyelinap. Apabila kapal sudah berjalan, iblis duduk di bawah telinga keldai itu sambil menyanyi. Kemudian Nabi Nuh AS berkata kepadanya, celaka engkau. Siapakah yang membenarkan engkau turut naik? Iblis menjawab, engkau. Nabi Nuh berkata, bila aku benarkan engkau naik? Iblis menjawab, engkau telah berkata kepada keldai, masuklah wahai syaitan, maka aku pun masuk dengan kebenaran engkau. Jadi Nabi Nuh kena tipu ke iblis. kena prank ke iblis ke macam mana ni? Ni cerita-cerita banyak lagi tuan-tuan. Bahawa kapal Nabi Nuh ni belayar dan dia telah pergi ke Mekah dan tawaf di Kaabah 7 hari 7 malam. Jadi bila dengar cerita-cerita macam ni, ada dalam kitab tafsir, syok ke tidak kita? Jujur syok ke? Ibu-ibu sekalian, syok ke tidak ni dengar cerita macam ni? Asyik lah Ustaz. Best.
Ustaz. Ya, ini berair mulut. Bukan saja seronok, malah kita percaya Ustaz. Jadi inilah kita katakan masih lagi perkara-perkara ini bertebaran dalam banyak buku-buku, kitab-kitab Jawi dan buku-buku. Saya tak kata kita kena tolak semua, minta maaf. Kita tak tolak semua, tapi perlu upgrade. Perlu satu kerja-kerja, kita kata semakan semula. Dan itu berlaku dah di universiti-universiti. Cuma tak sampai kepada orang awam. Apatah lagi Tok Guru minta maaf saya sebut aliran pondok, biasanya mereka berpegang pada kitab itu secara mutlak. Seolah-olah buku tu tak mungkin tak salah sebab yang tulis tu ulama tu pula wali Allah, maka tak mungkin dia ada kesilapan dalam menukilkan kisah-kisah. Ini jadi masalahnya. Kita kata ulama itu tak ada masalah, Syekh Daud Fatani apa semua, Syekh Hamzah Fansuri apa semua. Mereka itu sumbangannya pada Islam sudah cukup bagus dan hebat. Cuma sebagai manusia adalah sikit-sikit dia karya yang dia tinggalkan itu terlepas pandang disiplin ilmunya segini-gini, maka datang ulama kemudian untuk memberi nilai tambah. Macam Dr. Basit bila dia mengajar kitab Muniyatul Musalli, minta maaf saya kata hidung ya. Saya ada kata seduan. Apa dia panggil? Sedung itu. Jadi apa nama Dr. Basit bila mengajar Muniyatul Musalli ni kitab Jawi, penawar bagi hati, apa dia lagi? Banyaklah kitab Jawi dia mengajar, dia akan bagi nilai tambah. Bila masuk bab hadis, dia akan nyatakan hadis ni Syekh masukkan hadis yang lemah. Tetapi hadis yang sama ada riwayat lain yang lebih sahih. Maka dia datang ke riwayat itu. Kan itu memberi nilai tambah, apa yang menghinanya? Apa yang memperlekehkannya? Saya tak pernah dengar pun Dr. Basit ke mana-mana ustaz yang mengajar kitab lama dan memberi nilai tambah ini, mereka mengherdik ataupun kata buku-buku itu tidak berguna, mengarut apa semua. Tidak ada, tuan-tuan. Jadi banyak lagi kalau nak kongsi bab Israiliyat ni, dalam buku saya showkan, buku saya ni sekadar menjelaskan kenapa berlaku, kenapa. Jadi untuk nak tahu benar-benar detail dalam, pertama kita kena buat dia panggil silang semak lah, semak silang dengan tafsir. Saya adalah tafsir Nurul Ihsan, ada tafsir Azhar, dapat tafsir moden ni kurang dah, tafsir lama ni yang Jawi. Tafsir Nurul Ihsan ada 4 jilid tulisan Jawi ya. Kalau kita ada, kita boleh semak satu-satu, betul tidak ada dalam tu. Memang ada. Yang Tamlikhat, Yununah, Marudunah tu memang ada, tuan-tuan. Dan dalam ni antara yang lengkap, paling tidak ada semua kisah Nabi dan Rasul yang berkaitan Israiliyat dinyatakan dalam kita tafsir ini. Saya nak keluarkan kisah-kisah Israiliyat tu jadi satu buku khas. Belum kesempatan lagi ya. Ustaz Zuhairi mungkin boleh tolonglah kot. Jadi 40 kisah Israiliyat yang masyhur di alam Melayu sebagai contoh. Supaya bila kita tahu, dengar ustaz-ustazah ataupun kita baca mana-mana orang duk share dalam WhatsApp apa semua, paling tidaklah kita boleh tanya, minta maaf, boleh tak nyatakan sumber daripada mana? Karena seingat saya bila kami duk mengaji tu, ini antara ada unsur, jangan kata Israiliyat tu, ada unsur riwayat Israiliyat. Dan paling teruk riwayat Israiliyat ni kesannya pada akidah, tuan-tuan. Boleh rosak akidah. Waliyadzubillah min dzalik. Paling teruklah. Ataupun paling tidak kita telah merosakkan agama ini. Sepatutnya kisah Nabi dan Rasul sungguh mulia, tapi kisah-kisah Israiliyat khususnya daripada ahli kitab, sebagai contoh daripada Nasrani iaitu Kristian, nabi-nabi mereka digambarkan dengan cukup jelek. Seorang yang gila seks, seorang yang berzina dengan menantu sendiri, macam-macam benda-benda pelik. Dan Islam melalui Al-Quran membersihkan perkara itu. Nabi-nabi dan Rasul ni maksum, dijamin syurga semuanya. Tapi bagi Bani Israel, mereka bermusuh dengan nabi-nabi mereka sendiri, maka kisah nabi-nabi mereka itu teruk. Yang ni perangai jahat, yang ni ambil bini orang, yang ni tu. Jadi Quran datang untuk membersihkan. Ada soalan tadi kita kata kenapa Yahudi suka buat Israel? Kerana tadilah nak mencipta persepsi yang buruk tak? Sebab mereka memusuhi nabi-nabi mereka sendiri. Mereka bunuh nabi-nabi mereka sendiri. Sebab apa? Tak kena dengan nafsu. Bila mana mereka bila nabi-nabi dan Rasul datang sebagai wakil Tuhan, dia tahu betul. Tapi bila Nabi dan Rasul bawa benda yang bertentang dengan kesukaan mereka, mereka bunuh Nabi-Nabi dan Rasul tersebut. Ini perangai jahat Yahudi.
sampailah sekarang pula dah seumpamanya. Saya terpaksa berhenti situ, saya ada meeting lewat dah nak masuk ni. InsyaAllah kalau ada rezeki, wallahualam kita nak sambung ke tidak, kita akan qada balik dan juga mungkin kita boleh fokus pada sebab kalau belum belajar lagi kita tak belajar satu-satu lah. Kita mungkin ambil kita tengok kisah-kisah dulu. Apa contoh Israiliyat dalam kes Nabi Adam AS, dalam kes Nabi Yusuf AS. Bila kita tahu tu, bila lain kali kita dengar, kita Israiliyat ni gitu. Jadi saya berhenti dan saya terpaksa keluar dulu. Mungkin Kak Syida nak tambah tu dengan sahabat-sahabat. Teruskan insya-Allah. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan minggu depan Saya ya keluar Ustaz. dulu ya. Saya keluar dulu ya. Minggu depan sambung. Ada soalan dari berjemaah. Ustaz jawab minggu depan lah ya. Mungkin boleh copy paste masuk dalam saya punya WhatsApp ke? Kita proceed minggu depan insya-Allah. InsyaAllah. Oh ni saya ada meeting puan. Minta maaf ya, saya ada meeting. InsyaAllah minggu depan kita qada sikit. Kita buat 2 jam setengah insya-Allah. Tak masalah. Saya minta dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Assalamualaikum. So kena ambil apa tu soalan-soalan. Kalau ada soalan tu boleh masuk dalam grup pokok ya. Ke minggu depan kita carry forward ke minggu depan soalan-soalan tu kan. So kita berhenti kat sini dulu. Pasal madu sekolah tu pada Mas. Ada soalan ke? Ini Ustaz Zuhairi. Okay, insyaAllah kita sambung minggu depan pula ya. Dia macam surah Fatihah, surah Al-Baqarah. Dia dengar macam kelas lagi di masjid. Terima kasih semua ya. InsyaAllah kalau ada soalan masukkan dalam grup, nanti saya boleh forward pada Ustaz Zahiruddin ya. Okay, kita endkan sesi pagi. Terima kasih semua atas kepadaan pagi ini. Jazakumullah khairan katsira. Kita jumpa lagi. InsyaAllah Mas, soalan Mas nanti saya forward ke Ustaz ya. InsyaAllah. Kita jumpa lagi ya dengan sesi akan datang. InsyaAllah kita sambung dah sehingga sehingga keadaan sendiri yang mengubahkan suasana kita sekarang insyaAllah ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sebab tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Syida. Sama. Terima kasih Nah. Jumpa lagi. Jangan lupa buku ya. Okey, Terima kasih Syida. Terima kasih Kak Zai. Jom sambung. Ustazah Nawira pula. Sambung sabar setengah Nawira. Nawira tak dengar tu. Okey ya. Saya akan Okey. dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syida. wabarakatuh. Jom. Jom. Jom.